Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa rizqi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bertemu untuk kita sambung baca Sunan Abi Daud. Pada malam ini insya-Allah kita akan masuk hadis yang ke-40. Hadis yang ke-40 ada bagi dah yang baru ni, bukan yang baru ni lah. Bukan nota terjemahan. Dia nota ni poin Ini terjemahan daripada hadis. Cuma nak buat kotak sikit, lepas tu kat tepi tu nak tulis nama tu supaya mudah untuk kita nak faham lah sana kan. Kalau kita sebut macam itu, sebut pening kat mana ustaz cakap kan. Di depan ni apa yang nak cakap tu tengok nombor je lah. Kata nombor 2, kita tengok nombor 2 macam tu yang mudah insya-Allah Okey, dalam perbincangan kita yang minggu lepas kita kuliah dalam minggu lepas ambil ada peta alhamdulillah. Okey, ada lagi kan. Okey, kalau kita tengok dalam kuliah kita minggu lepas 10 Mac hari ni 17 Mac hari ni 10 Mac yang lepas kita ada baca 4 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-36, hadis yang ke-37, hadis yang ke-38 dan hadis yang ke-39 4 hadis kita baca dan selalu ni kita tak belajar sampai 4. 2 je selalu kan. Jadi yang lepas tu agak panjang juga kita boleh belajar. Kita ada cerita berkenaan dengan dua sahabat Nabi. Yang pertama Maslamah bin Mufallad dan satu lagi adalah Ruwaifi' bin Sabit Kita cerita dalam perbincangan kita lepas. Lepas tu kita ada sebut dalam hadis yang ke-36 iaitu berkenaan dengan satu sistem ekonomi ataupun satu amalan fiqh muamalat. Iaitu dipanggil mudharabah. Betul kan? Sistem mudharabah. Dia ada mudharabah, dia ada wadi'ah, dia ada musyarakah, macam-macam nama lah. Pada hari ini pun kita pergi dekat bank, banyak dah kita jumpa berbagai-bagai pengamalan yang diamalkan di dalam perbankan Islam tapi rupa-rupanya benda ni memang ada dalam fiqh lama. Kalau kita dah bincang itu tentang mudharabah. Kemudian kita ada sebut tentang ada 4 perkara yang Nabi SAW bebaskan diri daripada pelaku. 4 pelaku. Yang pertama adalah pintal janggut. Yang kedua adalah tangkal, ambil tali buat tangkal. Yang ketiga adalah beristinja menggunakan tulang. Yang keempat adalah beristinja menggunakan tahi yang kering. Betul kan? 4 perkara kita disebut yang Nabi Muhammad SAW berlepas diri Kemudian pada hadis yang ke-37 kita ada cerita tentang satu tempat Al-Fistat. Al-Fistat ada dibaca dengan Al-Fistat Fistat ni sekarang ni kita boleh kata Kairah lama. Dia Kairah ni yang sekarang ni Kairah baru. Dia ada Kairah lama. Nanti ni kalau kita ada duit lah, ada masa tu macam mana ke, kalau boleh berjalan ramai-ramai pergi ke Mesir ke ni bawa Ustaz Musa ke kan, pergi tunjuk tempat-tempat kita pun yang ni yang kita mengajar itu ni tempat dia kan. Jadi kalau kita pergi di Mesir, di Kairah tu pergi cari Kairah lama Al-Qahirah Al-Qadimah dipanggil. Kat situ tu tempat dulu orang panggil Fistat ataupun dibaca juga dengan Al-Fustat Jadi di situ tu ada masjid Masjid Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ni sahabat Nabi terkenal kita dah cerita banyak lebar tentang dia kan. Dia lah orang yang membuka kota Mesir sejarah dia lah. Dekat situ ada masjid dia, Jami' Amr bin Al-As gitu. Lepas tu kita ada cerita hadis ke-38 tentang istinja, larangan istinja dengan tahi dan tulang. Tak boleh beristinja, kita nak cuci kencing berak kita tu sama ada menggunakan tahi dan juga tidak boleh menggunakan tulang Lepas tu kita ada cerita kisah jin. Itu kita ada cerita pasal jin Jin telah pergi jumpa dengan Nabi SAW, yang mana jin ini telah melakukan satu permohonan kepada Nabi SAW agar umat Nabi Muhammad SAW ni tidak beristinja menggunakan 3 perkara. Yang pertama adalah beristinja menggunakan tulang. Yang kedua adalah istinja menggunakan tahi yang kering. Yang ketiga adalah arang.
Dia bukan arang kayu je, apa-apa pun yang dibakar dengan api. Jadi kalau batu, arang batu ke arang kayu ke apa pun, ataupun makanan yang kita bakar kan, itu pun termasuk neraka. Cumanya kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang sahih, sebenarnya hanya hadis ini sahaja yang sebut makanan jin adalah arang. Hadis lain tak ada. Hadis lain tak ada. Jadi kalau kita nak kata hadis mengatakan makanan jin adalah arang, sebenarnya tak berapa kuat. Tak berapa kuat. Tapi kalau kita sebut yang jin minta supaya kita tidak beristinja menggunakan tulang, dan tulang itulah makanan jin, itu kuat. Sebab dia bukan satu, dia banyak hadis. Lepas tu tahi binatang. Tahi binatang tu bukan makanan jin, makanan kenderaan jin. Jin pun ada kenderaan cara dia. Tu makanan dia tu, makanan kenderaan jin itu adalah tahi yang kering. Jadi benda tu kita dielaklah untuk kita lakukan supaya menghormati makhluk yang lain daripada kita. Islam ni dia ajar kita hormat makhluk lain. Itu lebih di Islam lah. Jadi kenapa kita tak boleh kita beristinja menggunakan tulang? Itu makanan jin, kita kena hormat jin. Islam ajar sampai tahap tu lah. Kita tak boleh beristinja menggunakan tahi yang kering. Kenapa? Sebab itu adalah makanan binatang bagi jin tu, kenderaan jin tu kan. Itu pun kita kena hormat. Sebab itu ulama-ulama fiqh bila dia baca hadis-hadis macam kita baca ni, dia akan simpulkan kita pun kena hormat makanan binatang. Kita tengok ayam dia makan apa kan. Jadi makanan ayam tu pun kita kena hormat rupa-rupanya. Bukan makanan kita lah, makanan kita lagi-lagi lah kita kena hormat kan. Terlebih kaya, dia pergi kat kedai, dia beli roti canai. Mamak tu tanya, nak buat apa roti canai beli berapa banyak ni? Dia kata dah buat istinja. Kepala otak dia berjambut. Kan? Tak boleh, hukumnya adalah haram kan. Anda pun dah sebut hari tu, apa-apa pun yang dianggap mulia itu pun kena hormat. Emas bagi contoh. Emas ni benda perhiasan orang perempuan kalau dia pemas, kita boleh tengok lah macam mana dia punya kan, kekhusyukan dia tu. Jadi benda tu dia anggap mulia. Makanya kalau kita nak beristinja menggunakan emas, itu pun di bawah kategori haram juga. Itu kita dah bincang panjang lebar dalam rancangan kita yang lepas. Cuma nak tambah sikit apa yang kita tak sebut lah yang lepas. Okey, kita dah bagi ni anda punya terjemahan ni, hadis ni. Ada banyak hadis kat sini, mungkin kita baca dulu sebentar lalu oleh Ustaz Musa, sanad dan matan lah, insyaAllah. Sila Ustaz, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafiz Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ath al-Azdi al-Sijistani, Bab al-istinja bil-hijarah. An haddathana Sa'id bin Mansur wa Qutaybah bin Sa'id qala حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ب3 أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة أن عمرو بن خزيمة عن أمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة قال ب3 أحجار ليس فيها رجيع. قال أبو داود كذا روى أبو أسامة وابن نمير عن هشام. باب الاستبراء. حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقري قال حدثنا عبد الله ابن يحيى التوأم. Kembar. Tau'am ni maknanya kembar. حاء. وحدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو يعقوب توأم عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمه عن عائشة قالت بلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر خلفه بكوذ من ماء فقال ما هذا يا عمر؟ فقال ماء توضأ به. قال ما أمرت
kullama bultu aku kencing. bultu kullama bultu an atawadda'a walau fa'altu lakanat sunnatan. Okey Ustaz, kita baca 3 hadis insya-Allah. Kalau kita boleh gambarkan 3 hadis pada hari ini pun alhamdulillah banyaklah. Okey Ustaz, hadis kita baca ni babul istinja bil hijarah. Kita beristinja menggunakan batu. Sebenarnya kita dah bincang dah tentang hadis berkait dengan beristinja dengan batu dalam hadis-hadis awal lagi tu. Kena tengok balik dalam hadis ke-7, ke-8, kita dah bincang dah secara dasarnya lah. Jadi kita akan bincang lebih dalam lagi berkenaan dengan beristinja menggunakan batu. Okey, hadis yang ke-40 kata Imam Abu Dawud, dia kata haddatsana Sa'id bin Mansur. Dia belajar daripada seorang guru Imam Abu Dawud ni namanya Sa'id bin Mansur. Sa'id Mansur ni orang Afghanistan. Dia bukan Arab ni, orang Afghanistan. Orang Afghanistan, nama tempat dia tu Juzjan. Sampai sekarang pun nama tempat tu Juzjan lagi. Anak dah sampai lah tu, anda tahu tu. Di Afghanistan. Lepas tu dia pergi ke Balah. Balah ni pun satu tempat di Afghanistan. Cumanya dia pergi belajar dan mengajar sampai ke Mekah. Di Mekah tu dia mati. Dia meninggal dekat Mekah lah. Bukan semata-mata Imam Abu Daud dia belajar dengan dia, Imam Malik pun belajar dengan dia, Imam Bukhari pun belajar dengan dia, Imam Muslim pun belajar dengan dia. Maksudnya dia ni orang hebat lah. Dan dia ni siqah sahih, tak ada masalah apa pun. Yang keduanya ada 2 guru Imam Abu Daud kat sini, Qutaibah. Kalau tengok dalam nota ana tu anda tulis 66. Anda tulis tu daripada bawah satu ke atas. Sebab di situ kita boleh tahu jarak antara Nabi Muhammad dengan Imam Abu Daud tu berapa ramai. Betul tak? Jadi ke zaman yang disebut, satu tu zaman sahabat, yang kedua tu zaman tabi'in, yang ketiga tu tabi'ut tabi'in. Faham? Kalau dalam istilah orang belajar ilmu hadis dia panggil tabaqat, dia panggil. Dia sedang tabaqat yang pertama, tabaqat yang kedua, dia tak sebut tabi'in, dia istilah semua tu. Jadi bila sebut tabaqat pertama, sahabat dah tu. Faham Tabaqat kedua, tu tabi'in lah tu. Jadi bila kita tengok ada 2, macam anak buku ni 6, tu satu zaman lah tu. Okey? Satu zaman. Jadi di sini ni Imam Abu Daud dia belajar daripada 2 orang guru. 2 untuk guru dia lah. Ambil hadis yang sama daripada 2 orang guru, dan 2 guru tu semua jalur sanad ni sama belaka. Itu cerita dia. Jadi guru yang pertama Sa'id bin Mansur, orang Afghanistan. Yang kedua Qutaibah bin Sa'id, pun orang Afghanistan. Dia pun orang Afghanistan. Cumanya perbezaan Sa'id bin Mansur, dia ni pergi ke Mekah dan mati kat Mekah. Tetapi Qutaibah bin Sa'id ni dia berhijrah pergi ke Baghdad dan mati kat Baghdad. Tu beza dia lah. Dia cerita Qutaibah ni ada cerita menarik lah. Dia cerita sikit lah, menarik cerita Qutaibah. Qutaibah ni dia orang alim. Dia orang alim betul dekat Afghanistan, mengajar hadis. Dan dia ni popular. Walaupun dia dulu di Afghanistan, nama dia disebut-sebut dekat Baghdad, dekat Kufah. Qutaibah ni, dia kan kadang-kadang ada ulama ni, dia alim kat kampung dia, tempat lain orang tak kenal pun. Tapi ada ulama ni kadang dia duduk kat kampung dia mengajar, tapi nama dia sampai tempat lain orang kenal. Orang kenal nama dia, siapa dia ni. Kadang-kadang dia sampai kat situ tu, orang tak kenal pun dia. Padahal itulah orang nak sebut nama-nama tu. Betul tak? Dia kan boleh berlaku macam tu kan. Jadi Qutaibah bin Sa'id ni, dia ni orang Afghanistan, nama dia cukup popular. Tiba-tiba dia ni pergi ke Baghdad, dia berhijrah ke Baghdad. Kita tahu dekat Baghdad ni, anda pun dah cerita sebelum ni, antara ulama yang beranak di Baghdad dan meninggal di Baghdad, bukan beranak, dilahirkan. Kalau beranak dia, tutup beranak, dilahirkan. Jadi dia dilahirkan di Baghdad dan mati di Baghdad adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Betul kan? Imam Ahmad bin Hanbal pengasas kepada mazhab Hanbali itu tu di Baghdad, dan dia pun meninggal di Baghdad, dilahirkan di Baghdad. Imam Ahmad bin Hanbal. Dia ni bila dengar Qutaibah bin Sa'id ni ulama Afghanistan, pakar dalam bidang hadis, dah sampai dekat Baghdad, Imam Ahmad bin Hanbal cepat-cepat pergi jumpa dia nak pergi belajar. Tu canggih orang dulu tu. Dia dengar, ni orang alim ni, kena pergi ngaji ni, ngaji sungguh. Tiba-tiba di Kufah, dia Baghdad dengan Kufah satu tempat, satu negeri lah, Iraq pada hari ni kan. Jadi ada Kufah, ada satu lagi Baghdad, ada satu lagi Karbala. Okay. Yang ni tempat-tempat dahulu orang bertapak, orang-orang nak belajar pergi kat situ. Macam kita lah, kalau era-era dahulu Malaysia ni, kalau orang kata nak belajar pondok, pergi kat Kelantan, pergi dekat Kedah, pergi kat Terengganu kan.
Ni style orang dulu lah, sekarang ni tak ada dah. Kalau pergi ke Kelantan, orang terbayang air kotor. Itu dah jadi macam tu kan. Jadi dulu tu orang belajar, zaman dulu, zaman era-era itu, tempat orang pergi belajar, mengajar dekat situ lah, Kufah. Satu lagi dekat Baghdad, antaranya lah. Jadi Qutaibah ni, bila dia sampai dekat Baghdad, ada dua orang ulama' yang duduk dekat Kufah. Dua orang ulama' duduk dekat Kufah. Yang pertama Al-Imam Abu Bakar bin Abi Shaybah nama dia. Yang kedua adalah Al-Imam Ibn Numair nama dia. Dia ni sembang dia kata ada seorang ulama' dah sampai kat negara kita ni, tapi duduk dekat Baghdad, kita duduk kat Kufah ni. Jadi kita kena jumpa dia, sebab dia ni popular sangat. Kita pergi jumpa dengan dia, kita kena test hafalan dia bagus ke tak. Dia pergi test ulama' sama ulama'. Jadi dia pun pergi, dua orang ulama' ni, dia pergi dekat Baghdad, dia pergi jumpa dengan Qutaibah ni. Qutaibah ni perawi hadis ni, guru kepada Imam Abu Daud ni kan. Bila jumpa dengan Qutaibah, lepas mayang Isyak, dua orang ulama' ni dia test Qutaibah hadis Nabi. Dia baca hadis tu dengan sanad tongan terbalik, matan dia kok lain, dia baca. Lepas tu dia dengar, yang si Qutaibah ni bila dengar, dia boleh kata yang ni tak betul, yang ni betul, yang ni betul, yang ni tak betul. Dia boleh bagi tahu. Dia letak sanad tongan terbalik tu, dia boleh tahu ni betul, yang ni tak betul. Itulah antara kehebatan Qutaibah bin Sa'id, ulama' Afghanistan, bukan ulama' Arab Dia adalah ulama' daripada Afghanistan. Jadi orang dulu, orang Arab belajar dengan orang Pakistan, orang Afghanistan, Pakistan pula. Kalau hari ni pun ramai juga orang Arab pergi belajar dengan orang Pakistan. Kalau kat Pakistan pada belajar tu, dalam kelas sana tu, bukan kita orang Melayu je ada, bukan orang Pakistan je ada, orang Afghanistan je ada, orang Arab pun ramai dalam kelas. Orang Arab pun belajar hadis dengan ulama' Pakistan pada hari ni lah. Dulu dia belajar dengan ulama' Afghanistan. Dia memang jadi tradisi ilmu zaman tu. Dia kalau dengar ada ulama' hebat, ulama' yang lain, betul ke dia hafalan dia bagus, pergi test. Tu hebat orang dulu tu. Tu baca cerita Imam Al-Bukhari, cerita lain ni, sebelum sementara nak masuk cerita hadis kan. Imam Bukhari ni, orang ni duk cakap hafalan dia kuat. Memang hafalan dia kuat sungguh lah. Dia ni sampai dekat Kufah. Bila sampai kat Kufah, ada 40 orang ulama' di Kufah duk bagi tahu yang Imam Bukhari ni hafalan dia kuat, kita kena test hafalan dia. Pergilah jumpa Imam Bukhari. Orang cakap, kamu ni hafalan kuat. Orang nak cerita lah. Jadi kami ni nak test. Dia orang ni dah berpakat dah untuk pergi jadikan hadis tu dengan terbalik. Faham tak? Sanad kau lain, matan kau lain kan. Jadi bila baca seorang, Imam Bukhari kata, tak tahu, Wallahu'alam, la adri, aku tak tahu. Orang yang kedua pula baca, la adri, aku tak tahu. Sampai 40 orang, 40 hadis baca, semua jawapannya aku tak tahu, kata Imam Bukhari. Jadi bila Imam Bukhari kata macam tu menyebabkan ulama' 40 orang kata, macam mana orang kata hafalan kuat, jawapannya semua la adri, aku tak tahu. Macam mana? Macam kita lah panggil ustaz, patut dia popular, alim, jadi mufti, tanya soalan, Wallahu'alam, Wallahu'alam, jawapannya semua Wallahu'alam. Apa tu? Apa itu berarti kan? Jadi orang kata, apa kata hafalan kuat, semua Wallahu'alam, semua la adri, aku tak tahu. Imam Bukhari kata, memanglah tak tahu, sebab yang kau baca tu aku tak pernah dengar, aku tak pernah tahu. Tapi kalau kau nak tahu sanad yang betul, yang pertama baca tu, sanad dia sebenarnya macam ni. Dia baca an para Rasulullah. Yang kedua tu, yang orang kedua baca, yang sebenarnya macam ni. Orang terkejut, wih, bagus hafalan dia. Dia ingat dia ingat. Tu kehebatan Al-Imam Al-Bukhari. Kita rasa, ada sungguh ke orang zaman sekarang macam tu? Kalau orang tanya anda pernah jumpa? Anak lah. Saya peribadi, anda pernah jumpa. Anda belajar dulu, ada seorang guru besar lah di Pakistan, namanya Maulana Salimullah Khan nama dia. Orang Pakistan lah, Maulana Salimullah Khan. Dia seperguru dengan Allahyarham Tuan Aziz. Seperguru dengan Allahyarham guru ni Aziz kita ni lah. Ada dia ni, kita bersembang dengan dia macam ni, bersembang, kita cakap dekat dia, cakap, kita berbual lah. Lepas tu kalau orang tanya dia, dia boleh cerita sebiji macam kita sebut, perkataan macam recorder tu. Tu Maulana Salimullah Khan. Anda boleh tengok tu, anda kata memang ada sungguh orang hafalan kuat macam ni rupa dalam dunia dia. Itu kuasa Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala bagi anugerah kepada orang-orang tertentu Jadi anda nak sebut ada satu lagi karakter ulama hadis yang hebat hafalan dia, namanya Imam Qutaibah bin Sa'id. Dia adalah guru kepada Imam Abu Daud, guru kepada Imam Bukhari, guru kepada Imam Muslim
Dia ni. Jadi dua-dua ulama ni dia ambil hadis daripada Ya'qub bin Abdurrahman. Ya'qub bin Abdurrahman dia ni adalah orang Madinah. Cumanya menurut ceritanya dia ni meninggal dekat Mesir. Menurut cerita ni di Iskandaria. Lepas tu Ya'qub ni pula dia ambil hadis daripada Abi Hazim. Abi Hazim bukan nama sebenar dia, itu gelaran dia. Nama betul dia Salamah bin Dinar Al-Madani. Itu nama betul dia lah. Dan Abi Hazim ni pula dia ambil hadis daripada Muslim bin Qurt. Muslim bin Qurt nama orang dulu ni Muslim bin Qurt, orang Madinah. Ni orang Madinah. Dan kemudian Muslim bin Qurt dia ambil hadis daripada Urwah. Urwah ni kita dah bincang sebelum ni Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam tu kita bisa dengar nama ni, Zubair bin Al-Awwam, sahabat Nabi kan. Jadi dia ni anak sahabat Nabi lah. Zubair bin Al-Awwam ni ada seorang anak dia nama Abdullah bin Zubair. Sedengar kan? Itu abang dia. Cumanya abang dia sempat jumpa Nabi, dia tak sempat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Zubair tu sahabat. Tapi si Urwah ni dia bukan sahabat Nabi dia tabi'in. Mak dia Asma binti Abi Bakar. Siapa dia Asma? Kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha. Anda dah cerita sebelum ni tentang ada satu orang nama Asma binti Abi Bakar. Yang mana Asma binti Abi Bakar ni kakak kepada Aisyah. Perbezaan umur antara Asma dengan Aisyah 10 tahun. Ingat anda cerita gitu kan? Kita dah cerita dah. Jadi kalau orang tanya Asma tu dengan Urwah ni siapa dia? Ni anak dia tadi. Ni anak dia. Kalau kita baca dalam sejarah Islam, kita tahu ada seorang pemerintah yang zalim pada zaman dahulu, namanya Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Tahu kan? Seorang pemimpin tapi dia agak zalim lah. Adalah beberapa orang kritik tu satu tajuk. Cumanya rata-rata ulama hadis mengakui dia memang zalim. Jadi dia pernah bunuh seorang sahabat Nabi, anak kepada Asma, abang kepada Urwah ni, Abdullah bin Zubair. Dia bunuh, dia bukan biasa bunuh biasa dia zalim tak zalim, sahabat Nabi pun dibunuh memang tu. Dia bunuh, dia bukan sekadar bunuh, sebelum dia nak tanam dia pergi gantung mayat tu kaki kat atas kepala kat bawah 3 hari. Lepas tu dia tanam. Tujuan apa dia? Dia nak suruh Asma datang jumpa dia, minta maaf dengan aku. Tu dia punya biadab pada tahap tu. Sebab Asma ni ada buat satu statement, sound dia, kutuk dia lah. Jadi dia tak puas hati lah. Jadi anak dia pun, anak Asma, Abdullah bin Zubair dia pun kaki lawan. Pada masa tu dia pun pergi bunuh hamba Allah ni. Dia ambil kaki tak kat atas, kepala kat bawah. Dia nak tunggu Asma main jumpa dia, minta maaf dengan aku. Asma pergi jumpa, Asma bukan minta maaf, dia pergi sound pula. Dia pergi sound. Asma kata, kau telah menjadikan anak aku sebagai ahli syurga sebab mati syahid kan. Anak aku menjadikan kau sebagai ahli neraka sebab kau bunuh anak aku. Asma pergi sound lagu tu. Dia makcik masa tu dah tua dah sebenarnya tapi dia berani. Asma iaitu abang, yang berlaku tu pada abang pada Urwah ni. Yang ni adik Urwah. Dan Urwah ni dia ni adalah tabi'in, dan dia ni salah satu daripada 7 orang ulama fiqh di era tabi'in yang menjadi rujukan Umar bin Abdul Aziz. Umar masa ni kita tahu khalifah hebat kan. Dia memang alim, tapi kadang-kadang orang alim bukan tahu semua perkara. Kadang-kadang dia dah alim dah jadi ketua kerajaan, sibuk tak sempat nak baca kitab. Betul kan? Dia berlaku macam dululah kat Kelantan tu, Allahyarham Tuku Nik Aziz. Dia orang alim, Nik Aziz tu alim Syekh Allahyarham Tuku Nik Aziz ni. Nak tahu alim tak alim tu, tengok dengar dia ceramah tu lah. Dia bahas hadis, dia bahas Quran tu kan. Baca kitab, kadang-kadang kita pun banyak benda belajar dengan dia. Tapi kadang-kadang dalam beberapa part Tuku Nik Aziz ni pun tanya pandangan kita juga. Ana secara peribadi pernah Tuku Nik Aziz tanya pandangan Ana isu penggunaan kalimah Allah. Ingat balik zaman tu, isu kalimah Allah tu kan, orang kafir boleh guna ke tidak penggunaan kalimah Allah. Tuku Nik Aziz tahu dah, cuma dia tanya kita nak tambah maklumat. Dia nak tambah maklumat. Kita pun bila dia tanya, kita cerita lah gini. Sedap lah kita syarah itu depan orang tua tu. Dia tok guru, kita ni tok garu. Tambah pula tok gurau. Kita ni kan. Jadi bila sembang dengan tok guru, dia kata, nampak lagu mana isu kalimah Allah ni? Orang kafir boleh guna apa tak kalimah Allah ni? Kita lah sedap lah bawa Quran, hadis lah, apa sirah lah, macam-macam sebut kan. Tun Aziz dengar. Dia Tun Aziz ni dia tak cakap banyak, bila kita bercakap dia dengar dia. Satu lagi style dia letak tangan kat telinga. Pasal tak? Dia kan dia perangai dengar macam tu kan. Dia dengar kita bercakap. Habis kita dah bersyarah tu, kita keluar daripada bilik, wartawan penuh dekat tempat pintu.
Wartawan penuh depan pintu. Jadi bila keluar tu wartawan tanya, penggunaan kalim Allah macam mana? Masa tu anak ada kat belakang guru masa tu lah. Tun Azim kata, ayah Nabi ni nama Abdullah. Ayah Nabi ni nama Abdullah. Padahal ayah Nabi tu masa dia meninggal, Nabi mana ada lagi. Jadi masa tu dah bunuh dah kalim Allah. Masalah gapo? Dia kata, ish, aku cerita panjang-panjang, dia simple-simple. Orang tua tu Allah rahmat Tun Azim Jadi maksudnya kadang-kadang dia orang alim, tapi bila dah jadi ketua kerajaan, dia tak sempat nak rojok-rojok kitab apa kan. Dia pun minta pandangan orang-orang yang lain. Jadi kalau kita nak tengok pada zaman dahulu, ada orang nama Omar bin Abdul Aziz, dia tak sempat nak rojok kitab. Jadi antara orang yang dia pergi rojok ilmu ni adalah ni perawi kita baca ni, Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, tu nama penuh dia lah rojokkan. Sehingga kan Omar bin Abdul Aziz pernah kata, aku tak pernah tahu yang dia ni ada benda dia tak tahu. Kata Omar Abdul Aziz, tanya apa dia tahu, tanya dia tahu. Inilah kehebatan seorang perawi hadis namanya Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Okey, dan dia ni ambil hadis daripada Aisyah. Siapa Aisyah? Mak saudara dia sendiri. Ialah Aisyah, kakak adik kepada Asma. Asma tu mak dia kan. Jadi maksudnya Aisyah ni siapa dia? Mak saudara dia lah mak saudara kepada Urwah bin Az-Zubair. Kalau kita baca dalam hadis, kalau sebut hadis Aisyah cerita, memang selalunya yang ambil Urwah. Cakap adik Aisyah, tengok sebelum tu selalu sangat mesti Urwah. Sebab dialah antara orang yang paling banyak mengambil hadis, orang yang paling banyak belajar hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tu cerita dia lah tentang Asma. Tentang Aisyah dan juga Urwah. Okey, hadis ni kata Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Apa kata Nabi sallam? Idza dhahaba ahadukum ila al-ghaib, apabila telah pergi seseorang kamu ila al-ghaib, kepada al-ghaib. Ghaib ni maksudnya buang air besar. Al-ghaib maksudnya buang air besar kalau bahasa kita cakap ni berak, bunyi macam tak elok kan. Jadi al-ghaib al-ghaib maksudnya buang air besar. Fal yadhhab ma'ahu bi salasati ahjarin, maka hendaklah dia pergi bersama dengannya itu dengan 3 biji batu. Bermaksud nanti kita nak beristinja, nak menggunakan batu. Jadi bawa standby siap dengan 3 biji batu. Kata Nabi yastatibu bihinna, yastatibu bersucilah dengannya dengan 3 biji batu itu. Jadi kamu nak beristinja nanti, gunalah 3 biji batu itu fa innaha tujzi'u anhu, kerana ia adalah memadai untuk kita nak beristinja. Jadi dalam hadis ni nampaknya Nabi Muhammad SAW nak bagi tahu kepada kita, istinja mesti 3 biji batu. Kalau kurang daripada tu tidak memadai. Betul kan? Tu kalau kita fahamlah daripada matan hadis Nabi. Okey, kita tengok sanad. Sanad hadis ni Imam ramai ulama-ulama hadis kata hadis ni dhaif. Ramai ulama kata hadis ni dhaif. Tapi kalau sahih, dia panggil sahih juga ini. Okey, kenapa dhaif? Itu soalan dia. Dhaifnya adalah problem pada perawi yang tengok atas tu, nombor 3. Muslim bin Qurt tu. Tengok, ada nombor 3 kan? Buat tanda bulat. Buat depan nombor 3 tu, Muslim bin Qurt tu, dia ni dhaif. Dia ni ulama hadis kata majhul. Anda dah bahas sebelum ni kan, apa makna majhul? Tidak dikenali. Betul kan? Jadi antara perawi yang majhul, tidak dikenali. Jadi kalau ada seseorang perawi hadis yang majhul, tidak dikenali, maka hadis itu dianggap sebagai dhaif. Faham dhaif. Okey, kalau dhaif, kita buat hujah lah hadis ni. Kita bijak dulu lah, kita kata kan. Sebenarnya kalau kita tengok daripada sudut kandungan matan, yang tu tak bercanggah dengan banyak hadis-hadis yang sahih yang kita dah cerita sebelum ni. Betul? Kita tengok, cuba tanda buat nota. Hadis yang ke-7, balik nanti baru semak. Tengok hadis yang ke-7, kita dah cerita pasal Salman Al-Farisi. Ingat? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah didatangi oleh beberapa orang musyrik. Dia kata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kamu ni dia ajak semua perkara. Ingat cerita kita itu kan? Nabi Muhammad ajak semua perkara. Jadi Salman kata betul. Salman kata, dia pun sebut antara yang diajar oleh Nabi SAW bila beristinja mesti menggunakan 3 biji batu. Ingat hadis tu? Kita tanda kat tepi tu hadis yang ke-7. Nanti balik kau semak. Okay.
Yang kedua, kalau kita tengok dalam hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8. Tak ada tapi hadis yang ke-8 boleh rujuk balik. Hadis yang ke-8 tu cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Dia kata, aku ni sama tahap macam bapak kamu, kata Nabi. Jadi bapak di sini kita dah syarah bukan makna bapak macam isteri Nabi SAW tu jadi ibu kepada orang beriman, bukan. Sebab bila sebut ummahatul mukminin, ibu-ibu orang beriman, lepas Nabi wafat, isteri Nabi tak boleh kahwin dengan orang lain dah. Betul kan? Isteri Nabi tak boleh dikira macam mak kita. Kalau andai kita hidup zaman tu, kita pergi jumpa Aisyah, kita nak kahwin dengan Aisyah, tak boleh. Sebab Aisyah tu isteri Nabi SAW. Dan bila dia isteri Nabi, maka dia dipanggil sebagai ummahatul mukminin. Faham ibu-ibu orang beriman dengan Allah. Gitu aja dalam hadis ni Nabi kata, innama ana lakum bimanzilatil walid. Aku ni setahap macam bapak kamu. Kita pun kata, maksudnya Nabi tak boleh kahwin dengan orang perempuan. Itu dah salah faham. Faham jadi bermaksud bapak di sini bukan bapak betul Dia bukan macam bapak pada orang beriman, macam ummahatul mukminin, bukan. Tapi maksud di sini adalah Nabi Muhammad SAW ni dia ajar agama seperti tanggungjawab bagi bapak mengajar agama seperti mana Nabi Muhammad ajar agama kepada umat. Faham? Jadi kita ni ada tanggungjawab sebagai bapak dengan anak. Kita kena ajar agama kepada anak kita seperti mana Nabi Muhammad ajar agama kepada umat. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Jadi dalam ajaran Nabi Muhammad SAW tu, Nabi ada sebut tentang bila nak beristinja mesti 3 biji batu. Betul kan? Itu hadis yang ke-8. Sama tak dengan hadis bab kita baca? Sama. Jadi kalau hadis ni dhaif tapi segi matan okey, tak jadi apa masalah pun gitu. Jadi yang pertama hadis yang ke-7, yang kedua adalah hadis yang ke-8. Yang ketiga adalah hadis yang ke-35. Anak Abu senang kita take note dia. Take note dia, anak bagi tahu nak kita nak rujuk mungkin malas kot, tak apa, anak dah rujuk siap. Anak bagi tahu siap kan. Ada yang ke-35, kita dah cerita tentang Nabi Muhammad SAW bagi tahu kalau kita nak bercelak, ingat ada celak gitu Nabi kata, celaklah dengan bilangan yang ganjil. Tapi ada satu lagi Nabi sebut, apabila kamu beristinja menggunakan batu. Betul kan? Jadi hadis yang ke-7, hadis yang ke-8, hadis yang ke-35. Hadis ini matan dia tu menguatkan dengan matan hadis yang kita baca pada malam ini. Betul kan? Makanya sanad dhaif tapi matan sahih tak? Sahih. Maka disebabkan itu ulama hadis kata hadis ini dikira sebagai sahih li ghairi. Faham Sahih li ghairi. Ni tulis. Dia tak tahu tak tulis di mana kan? Kalau Rumi macam inilah. Li ghairi. Ni tulisan dia. Sahih li ghairi. Bisa ulama. Alamak je. Tok guru tak, tok gurau je, tok garu je. Okey. Jadi kita nampak hadis ni sahih li ghairi. Jadi kalau sahih li ghairi, kalau ada orang berhujah menggunakan hadis ni, bolehlah. Kalau kata, apa dalil? Kita pun baca hadis yang ke-40 kita baca surah Abu Daud ni kan, dalam surah Abu Daud ni, jawapannya boleh sebab dia di bawah kategori sahih li ghairi. Boleh insya-Allah. Okey, tak. Dalam hadis ni, dalam perkataan yang digunakan oleh Nabi SAW di sini, yastatibu yastatibu, betul tak? Cuba tengok matan tu. Fal yadhhab ma'ahu bi salasati ahjarin yastatibu bihinna. Betul kan? Yastatibu lah. Yastatibu ni asal maknanya baik. Bisa dengar istilah tayyib kan? Kita sembah Arab tayyib dia kata. Tauba yatubu bla bla bla, keluarlah kalimah tayyib. Dia pusing-pusing jadi yastatibu. Maksudnya kalau tauba tu baik itu juga memberi maksud bersih. Faham Maka yastatibu tu di sini boleh diterjemah sebagai beristinja, iaitu membersihkan di tempat yang kotor. Tempat kotor tu maksud dekat mana? Itulah kalau dekat dubur tu, lubang dubur tu lah, halaman dubur tu kan. Satu lagi, air kencing keluar pada pundi kencing tu. Boleh masuk dia begitu. Boleh. Jadi hadis ni walaupun dia sebut lelaki ni salah satu kaedah yang kita kena faham. Apabila sesuatu nas Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang menyebut lelaki, maka perempuan betul masuk juga. Faham? Kecuali kalau ada nas sebut secara khusus untuk wanita, baru lelaki tak masuk. Faham?
Jadi kadang-kadang ada part-part tertentu disebut pasal lelaki, perempuan disebut. Kita faham itu untuk perempuan, lelaki tak termasuk. Tapi kalau nas itu disebut lelaki, automatik perempuan termasuk. Faham Ini salah satu kaedah usul fiqh ni, dan usul hadis pula ni. Kena campur lah, fiqh dengan hadis ni kena campur sekali. Baru kita nak faham elok Jadi dalam hadis kan disebut lelaki. Betul lelaki. Oh, timbul soalan. Kalau perempuan macam mana pula? Kalau dia nak beristinja menggunakan batu, sama dia hukum dia. Hukumnya dikira sebagai sama. Faham Kecuali kalau mata hadis tersebut perempuan, itu perempuan dia, lelaki tak termasuk. Ini salah satu kaedah yang kita kena faham bila kita baca Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam hadis ni dia sebut 3 biji. Kita pun dah cerita dah panjang lebar dah sebelum ni Cumanya di sini mungkin kita nak tambah sedikit perbahasan menggunakan 3 biji ini ta'abbud ke maqasid. Itu satu soalan. Ada benda dalam agama ni dia ta'abbud. Ta'abbud ni anda terjemah sebagai taat buta tuli. Terjemahan anda. Terjemahan anda taat buta tuli. Ta'abbud, Allah Ta'ala kata semayang 4 rakaat. Dia tak ada logik tu. Kalau kita tanya kenapa 4 rakaat? Entah. Kita bukan ada jawapan, betul kan? Jadi ada benda dalam agama ni dia ta'abbud. Bermaksud dia tidak mempunyai sebarang logik. Ada pula satu lagi istilah dipanggil maqasid, ataupun kita panggil juga makna, ataupun nama lain dipanggil maqulul makna. Ni istilah lah. Dan kita ni mudah ingat istilah maqasid sebab selalu disebut maqasid. Jadi maqasid ni maksud dia apa? Tujuan. Bila kita sebut kenapa 3 biji batu? Ada tak maqasid? Faham? Di sini ada 2 pandangan. Pandangan yang pertama kata ta'abbud, taat buta tuli. Allah Ta'ala kata, Nabi Muhammad kata 3. Tapi ada pula pandangan lain, terutama ulama mazhab Hanafi, dia kata sebenarnya dia maqasid. Tajuk dia adalah bersih. Kau sebiji ke, 2 biji ke, yang penting bersih. Faham perbezaan Kalaulah kita pergi pada pandangan yang mengatakan ta'abbud, istinja mesti ta'abbud. Dia kata, kita pakai pandangan yang kata ta'abbud. Tiba persoalan, boleh tak kita beristinja menggunakan tisu? Ambil kau tisu, boleh? Kalau ta'abbud, anda kata ta'abbud bukan maqasid. Tak boleh. Sebab ta'abbud dia mesti macam tu. Faham Jadi kalau dia kata 3 biji batu, mesti batu. Aku nak guna tisu. Tak ada. Dalam hadis Quran tak ada sebut. Jadi batu. Mampuslah kau. Itu pada zaman sekarang Kalau kita pergi kepada pandangan Hanafi yang dia kata maqasid, dia tak penting tajuk dia 3 biji, yang penting bersih ke tidak. Kalau dia pergi yang tu, makanya di sini kita akan nampak menggunakan tisu boleh tidak? Boleh. Jadi dalam part ni nak pakai tak mazhab Hanafi? Kena pakai Hanafi lah, nak pakai je. Anak masa balik daripada Pakistan dengan seorang kawan orang KL lah. Kita ni balik naik kapal terbang, turun dekat airport Singapura. Lepas tu naik kapal terbang lain, baru turun ke Malaysia. Naik kapal terbang Dubai. Naik terbang yang Emirates. Turun dekat Singapura. Jadi 8 jam tunggu nak beli ke kapal terbang yang baru ni lah. Mas nak pergi ke Kuala Lumpur Kawan anak seorang sakit perut, masuk dalam tandas. Dia masuk tu, lepas tu dia hantar SMS. Masa tu tak ada lagi, masa tu tak ada WhatsApp masa SMS. Dia kata, kau tolong beli air dekat airport tu, kau hantar dekat jamban Nepuri. Dia kata, kenapa? Dia kata, gila kau, tak ada pilihan. Tak ada pilihan dekat Singapura Jadi kita pun ada kata, gila kau, air dekat airport ni mahal tau. Mahal Jadi aku kata dalam anak tak terbalas-balas lah. Takkan tak ada tak ada tisu. Dia kata ada tisu. Pakailah tisu tu. Kita kan belajar Pakistan, mazhab Hanafi, bedak je lah. Dia kata kawan tu, dia kata tak apalah, aku kira yang ni kawan. Dia pun keluar daripada tandas, dia pergi jumpa sepak tepi kanan. Dia kata, aku rasa macam kafir pun ni. Cerita pengalaman belajar. Kalau kita pergi pada tajuk mazhab Hanafi, dia selesai banyak lah. Betul kan? Kalau pergi pada pandangan Hambali, pandangan Syafi'i, alamak, jadi susah sikit lah dalam hal macam ni Alhamdulillah, nasib baiklah mazhab ni tidak satu je. Nasib baik. Kalau kita di satu ni mazhab, mampus kita. Mampus kita inilah anugerah Allah Ta'ala bagilah pada kita umat Nabi Muhammad SAW. Okey,
Okey, kita masuk hadis yang ke-41. Sila Ustaz Musa, tafadhal. Oh, baca tadi. Okey, hadis ke-41 ya. Haddatsana Abdullah bin Muhammad An-Nufaili. Ini perawi hadis yang kita dah sebut, hadis yang ke-8 yang itu. Tengok hadis ke-8, kita dah sebut Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, guru kepada Imam Abu Daud dan juga adalah guru kepada Al-Imam Al-Bukhari. Kita tengok tepi. Lepas tu kita balik rodo Lepas tu Abdullah bin Muhammad An-Nufaili ni dia ambil hadis daripada Abu Muawiyah. Abu Muawiyah pun kita dah sebut hadis yang ke-7 dengan hadis ke-21 itu. Dah sebut nama dia Muhammad bin Khazim, nama dia Muhammad bin Khazim. Kemudian Abu Muawiyah ni dia ambil hadis daripada Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah. Tadi orang yang kedua tu. Kita tengok hadis ke-40, perawi yang kedua namanya Urwah kan? Urwah bin Az-Zubair, betul kan? Hisham ni anak dia. Hisham ni anak dia. Hisham bin Urwah ini anak kepada Urwah tadi. Boleh ya? Kalau Urwah itu adalah anak kepada sahabat Nabi Zubair bin Al-Awwam, jadi Hisham ni siapa dia? Cucu lah. Kan? Cucu Urwah tu kira-kiranya cucu Abu Bakar, betul kan? Cucu Abu Bakar lah kan? Jadi yang Hisham ni cicit. Tu keturunan dia. Ada pusing-pusing orang sama rupa-rupa dia. Hisham ni dia semua okey. Cuma satu je masalah ni. Satu problem dia. Dia ni bila umur tua dia berhijrah ke Kufah. Bila hijrah ke Kufah, dia punya hafalan terus rosak. Hafalan dia rosak. Istilah ilmu hadis dia panggil ikhtilat. Ikhtilat ni kalau orang belajar fiqh kata campur lagi perempuan. Betul Ustaz? Ikhtilat. Ikhtilat. Bisa dengar ikhtilat. Orang gerakan Islam ni popular istilah ni. Campur lagi perempuan, ikhtilat gitu. Sebenarnya ikhtilat dalam istilah ilmu hadis adalah hafalan dia tu bercampur. Hafalan dia tu bercampur. Kadang-kadang ingat, kadang tak ingat. Dan benda ni berlaku selalunya bila berumur. Tua-tua, nyanyuk kan? Dia boleh berlaku kan? Jadi nampak macam mana orang ni dia ada penyakit-penyakit dia juga kan? Itu pun ada cerita kan? Ada orang ni kadang-kadang kita boleh detect hafalan dia rosak. Contoh yang kes anak buat hari tu jatuh dekat Turki. Hari tu anak buat contoh gitu kan? Sebelum tu dia okey, hafalan dia bagus, dia cerita pun okey. Tapi lepas dia jatuh kat Turki, lepas tu dia berucap, kenapa merepek? Kenapa merapat? Kan? Kenapa dia boleh cerita, dia boleh jumpa dengan Dr. Burhanuddin Al-Helmi? Lepas tu macam mana Dr. Burhanuddin Al-Helmi bagi tahu dekat dia yang tentang pilihan raya yang pertama ketika itu. Jadi kita pun macam mana dia boleh cerita tentang pilihan raya yang pertama di Malaysia yang ketika itu bila kita cek umur dia baru 12 tahun masa tu. Kalau betul lah dia bercakap masa itu, Dr. Burhanuddin Al-Helmi bercakap dengan dia masa tu umur dia 12 tahun. Betul kan? Jadi kita akan nampak, rupanya dia ni ada masalah hafalan ni. Faham tak? Tapi sebelum tu, macam okey je. Sebelum tu kan? Betul tak? Masa era-era Datuk Bakri duk seronok dengan ceramah dia lah. Datuk kan? Datuk syok dengan ceramah dia. Masa macam okey zaman tu kan? Kita tanyalah Datuk dengar ceramah tahu bila? Dia tahu 82 Ustaz. Memang 82. Cuba kita pergi tajuk 2014. Situ kan 2015 tajuk yang dia start jatuh dekat Turki tu kan. Di situlah start dia punya celarut tu. Jadi orang pun letak border. Kalau dia bercakap sebelum itu boleh pakai. Lepas pada tu itu tak boleh pakai itu. Itu tu kita dengar je lah, sonok-sonok dah. Jangan nak pakai Boleh faham? Sebenarnya tradisi ilmu hadis pun ada. Antara ni dapat haji ni Hisham bin Urwah ni. Dia ni duduk kat Madinah. Antara orang pergi mengaji dengan dia Imam Malik ni murid Imam Malik ni. Ngaji betul-betul mengaji tak tahu macam mana dia ni hijrah pergi dekat Kufah. Bila sampai dekat Kufah, dia ada polemik politik diri dia pada masa tu. Problem politik juga. Jadi polemik politik. Kalau kita baca cerita panjang lah dengan cerita pendek dia ni ada masalah pinjam duit dengan khalifah pada masa tu. Dan ketika itu berlaku perubahan antara dinasti Umayyah kepada dinasti Abbasiyah. Faham tak? Perubahan. Dia ni pro kepada Umayyah. Ni tukar kerajaan ni.
Macam mana kan? Elok Pakatan Mata pergi guling-guling. Naiklah PN tu. Macam itulah. Jadi dia tension tau. Dia adalah beberapa faktor-faktor politik menyebabkan hafalan dia tu jadi problem. Jadi bila dia dekat Kufah, dia start riwayatkan hadis, orang kata dah merepek dah Pak Haji ni. Orang dah tak pakai riwayat ni. Faham kan? Ini orang nama Hisham bin Urwah. Jadi kalau kita buka dalam kitab hadis, Imam Malik ambil dia. Maksudnya okey lah. Ya, masa tu dekat Madinah. Faham? Masa tu dia duduk dekat Madinah. Tapi kalau dia di Kufah, dekat Iraq, dah tak boleh pakai dah. Boleh faham kan? Kita tengok hadis ni, siapa perawi yang ambil daripada dia? Namanya Abu Muawiyah. Kita tengok perawi Abu Muawiyah. Nama betul dia Muhammad bin Khazim. Itu kena buka balik nota kita yang ketujuh hari tu. Ini ketujuh anak cerita dah panjang lebar. Dia ni orang mana? Orang Kufah. Abu Muawiyah ni orang Kufah. Jadi kalau dia orang Kufah, dia ambil daripada Hisham, maksudnya Hisham ni cerita hadis ni semasa di mana? Kufah. Boleh tak kita nak pakai hadis ni? Tak boleh. Hadis ni di bawah kategori dhaif. Boleh faham? Nampak Allah nak baca hadis Aisyah umur 6 tahun kahwin dengan Nabi. Dia ni lah riwayatnya. Ni lah riwayat dia. Hisham bin Urwah yang dia kata Aisyah kata aku kahwin dengan Nabi masa tu umur aku 6 tahun tu kan. Yang meriwayatkan ni Hisham bin Urwah. Kita cek siapa sebelum tu murid dia belajar tu. Orang Kufah bukan orang Madinah. Jadi kita pun tiba persoalan, kalau betul Aisyah ni kahwin dengan Nabi, umur Aisyah 6 tahun, padahal dia riwayat Hisham bin Urwah, kenapa Imam Malik tak pernah cerita? Padahal Imam Malik mengaji dengan dia kan. Patutnya Imam Malik ada cerita. Tapi Imam Malik tak pernah cerita yang kahwin Nabi Muhammad dengan Aisyah umur 6. Tak ada. Imam Malik tak pernah cerita. Kenapa Imam Malik tak cerita? Sebab masa dia cerita tu, dia dah duduk kat Kufah dah, bukan di Madinah. Jadi bila sebut Kufah, hafalan dia dah teruk dah. Sebab itulah orang bertikaikan, betul ke Nabi kahwin kat Aisyah umur 6? Faham tak? Ni yang cerita karakter ni Hisham bin Urwah gitu. Boleh tu. Boleh nampak macam tu boleh bahasakan tu. Nama jamu orang kan. Okey. Jadi Hisham bin Urwah ni dia ambil hadis. Okey, dia ni mati dekat Baghdad. Dia mati kat Baghdad. Tempat ditanam kubur dia tu, tempat ditanam tu satu kota namanya kota Al-A'zamiyah. Di Baghdad tu lah. Kota Al-A'zamiyah ni adalah tempat dikebumikan jenazah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni orang panggil ni Imam A'zam. Imam Abu Hanifah tu orang panggil Imam A'zam. Jadi disebabkan dia duduk kat situ, dia mati kat situ, tanam kat situ, kota tu orang panggil kota A'zamiyah. A'zam sama daripada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, dia orang Hanafi semua panggil Imam A'zam. Kita Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Pergi kat Pakistan, Maulana Pakistan tak panggil Imam Hanafi. Tak beradab kata dia. Lepas tu panggil apa? Imam A'zam. Ambil kau. Imam A'zam ni imam besar lah. Betul? Ustaz Syahid terjemah. Imam besar kan? Imam besar. Anda ingat pasal nak belajar Pakistan? Cerita ingat saja ni. Ini cerita Maulana dia ni tulis satu buku tau. Tajuk dia Puasa 6 Makruh. Puasa 6 Makruh. Ulama Maliki kata makruh, ulama ni semua kata sunat. Masuklah mazhab Syafi'i ni. Tapi Maulana kita ni, Maulana Zarwali Khan ni, dia ni bersetuju dengan pandangan Maliki, tulis kitab Puasa 6 Makruh kata dia. Dia pergi sebar. Anak ni masa belajar, bila dengar dia kata puasa 6 makruh, anak kata, lah lama dah ikut sunnah. Anak kata, sebab anak tak pernah puasa 6. Anak tak pernah puasa 6. Jadi kita tak amal sebelum tu. Tiba-tiba Maulana kata, betul dah aku amal lama ni. Ceritalah. Jadi dia tulis buku. Bila tulis buku tu ada ulama lain tak puas hati. Maulana Pakistan jugalah dekat sana kan. Tak puas hati, dia tulis kitab, dia balas balik. Dia kata Raddul Qawi Al-Raddul Qawi Al-Qawli Zarwali. Nama kitab tu. Kritikan tegar terhadap Maulana Zarwali Khan. Nama Maulana tu Zarwali Dia kritik lah banyak. Maulana Zarwali Khan ni, dia baca kitab dia, orang tu dulu kritik dia tak puas hati. Hari tu dia tak mengajar. Hari tu dia kata, hari ni korang semua cuti, aku nak jawab kitab ni je. Dia masuk maktabah, dia tulis kitab dia, jawab balik semua. Lepas tu dia hantar seorang budak, dia kata kau pergi hantar pada Maulana tu. Pastikan dia jawab aku punya kitab aku ni. Dia hantar. Bila pergi hantar tu, dia mari ceramah esok, dia kata, aku yakin dia tak nak jawab. Oh, Maulana kita ni, aku yakin tak nak jawab. Hari kedua,
Dia kata, ada tak jawapan? Tak ada. Aku yakin tak boleh jawab. Dia ulang. Hari ketiga, hari keempat, cukup hari ketujuh. Bila hari ketujuh tu, dia kata memang tak boleh jawab dah tu. Dia kata, memang tak boleh jawab. Dia pun sebut satu perkataan. Ni cerita masa nak belajar. Dia kata apa? Dalam bahasa dia lah. Dia kata, sare dunia में सबसे alim 3 hai. Kata dia. Dalam dunia ni, yang paling alim 3 orang. Dia kata dia. Dia kata, Maulana ni. Jadi kita dah dengar dia kata, sare dunia में सबसे alim 3 hai. Kita pun ambil pen, catat kan. 3 orang alim dalam dunia ni. Dia kata nombor 1 Imam A'zam, Imam Abu Hanifah. Imam A'zam, Imam Abu Hanifah. Dia panggil Imam A'zam. Nombor 2 Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dua ni dua. Nombor 2 Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia kata nombor 3, kita catat. Nombor 3 Mehu, aku. Kata dia. Kata apa yang Maulana menyesal kita tak. Kan? Dia cerita kat pasal pelajar Pakistan. Dia ulama Pakistan ni lucu tau. Dia ada cerita lawak dia. Kan? Dia macam kita mengaji dengan ustaz-ustaz kita lah. Kita mengaji dengan Ustaz Azhar Idros kan ada cerita-cerita lawak kan. Maulana Pakistan pun lebih kurang juga. Cuma lebih Maulana Pakistan ni yang tak ada tempat kita, dia orang ni pandai bersyair. Lebih dia orang tu. Dia duduk ceramah tu, dia baca syair tau. Terlebih orang Melayu Pakistan. Syair Iqbal dia cukup popular. Syair Iqbal. Anda ingat masa anda belajar dulu, kita ni pelajar Malaysia popular duduk di belakang tiang. Memang popular. Belakang tiang mesti orang Malaysia tak Muslim. Sebab apa? Sebab orang anda suka tanya. Aku ajar apa semalam? Mampus kau nak jawab. Kan? Jadi lebih baiklah duduk belakang tiang supaya tidak ditanya. Jadi kita duduk kat belakang. Maulana Pakistan dia baca syair. Ada ingat ada satu syair Iqbal dia baca? Urdu. Dalam bahasa dia lah, dalam bahasa Urdu lah, bukan bahasa Arab. Dia kata apa? Macam mana syair anda tak ingat kepala ayat tu kan? Ada budak-budak Pakistan dia berdiri masa dengar syair. Hebat orang Pakistan. Kita duduk tengok, kenapa kau berdiri? Dia berdiri Dia boleh berdiri bila dia dengar syair. Lepas habis Maulana baca syair dia pun duduk. Kita pun tanya, engkau berdiri kenapa? Dia kata apa? Aku ni kalau dengar syair duduk tak puas. Kena berdiri bawa puas. Hebat orang Pakistan. Malaysia mampu tak ada. Kalau Pak Sama Said main ceramah, semua kata dia cerita apa tu? Gitu kan? Ada pernah dengar satu ceramah Pak Sama Said, dia ceramah. Sebelum tutup dia kata, saya mau membaca satu puisi. Kawan anda kata, lah baru baca, ingat puisi dah tadi. Itu kita dekat Malaysia. Itulah hebat orang sana lah. Orang sana mengaji sungguh. Kita mengaji gitu-gitu je. Okey, cerita hadis ni, perawi ni Hisham bin Urwah dia ambil hadis daripada Amr bin Khuzaimah. Okey, tadi kita dah sebut Hisham bin Urwah. Yang mana yang ambil itu adalah Abu Muawiyah, betul kan? Orang Kufah. Jadi di situ kita dah nampak ada problem dah kat situ. Betul? Yang kedua adalah Amr bin Khuzaimah. Ini problem yang kedua. Dia ni majhul, orang tak kenal ni. Dua dah problem kat situ. Yang ketiga, Amr bin Khuzaimah ni dia ambil hadis daripada Umarah bin Khuzaimah. Ini okey, tak ada masalah Sitah. Lepas tu ambil hadis daripada Khuzaimah bin Sabit. Jadi secara dasar ni kita nampak hadis ni ada dua problem. Betul tak? Ada dua. Yang pertama adalah Hisham bin Urwah. Orang kata, dia sitah tu, Imam Malik belajar dengan dia tu. Betul. Memanglah belajar, memanglah sitah. Tapi kau tengoklah bila. Itu tanya soalan tu. Bila isu dia kan? Masa dia duduk dekat Iraq, masa duduk kat Kufah, dah tak boleh pakai. Tapi kalau masa Madinah, itu baru boleh pakai. Ada faham Okey, yang keduanya adalah problem pada Amr bin Khuzaimah. Dia ni majhul, orang tak kenal dia. Maka dua faktor ini, hadis ini dianggap sebagai dhaif. Boleh Okey, tak apa cerita tu. Kita nak masuk cerita sahabat Nabi ni. Khuzaimah bin Sabit, sahabat Nabi. Ini seorang sahabat Nabi Dia ni, kita baca cerita dia lebih kuat sikit lah. Dia ni sahabat Nabi yang digelar sebagai Dzul Syahadatain. Orang yang mempunyai dua penyaksian. Dia satu penyaksian, dia cakap macam kita bersaksi dengan dua orang. Kenapa dapat gelaran itu? Cerita dia. Cerita ni ada orang kata sahih, ada orang kata tak sahih. Adalah khilaf, tapi kita ceritalah ambil pengajaran
Cerita dia, Nabi Muhammad ni dah beli satu kuda daripada seorang badui. Ada seorang badui yang jual kuda. Nama badui itu Sawab bin Qais Al-Muharibi. Nama badui itu. Dia jual kuda kepada Nabi. Nabi belilah. Dah akad jual beli siap. Tiba-tiba ada orang lain beli kuda, lagi tawarkan harga lagi mahal. Badui tu. Orang lain pergi jumpa badui, aku nak beli kuda tu. Dia tawarkan harga lagi mahal. Faham tak? Jadi Nabi kita mana boleh kau dah jual kat aku kan? Akad dah berlaku dah ni. Berlaku, dia kata tak ada, aku tak ada akad jual beli kamu. Di situ tu berlaku penafian. Jadi kaedah dia, bila kita nak dakwa mesti ada bukti kan. Tiba-tiba datang Pak Haji ni, Khuzaimah bin Sabit. Dia nak aku jadi saksi untuk Nabi Muhammad SAW. Dia pula jadi saksi. Jadi Nabi Muhammad tanya, kau jadi saksi apa kau kena ada dalam majlis itu? Kan? Dia kata, kamu Muhammad pasti benar. Mana mungkin kau berbohong? Dia kata lagu tu. Disebabkan kes tu, dia digelar sebagai Dzul Syahadatain, orang yang punya dua penyaksian. Jadi nak saksikan dua orang kan. Macam dia tu seorang, macam dua saksi itulah. Itu cerita lah. Tapi cerita itu berlaku kritikan dalam banyak kalangan ulama. Status dia ada kata sahih, ada kata tak sahih. Tak apa, kerana cerita ni sekadar pengajaran. Dia ni terlibat dalam Prabada. Maksudnya antara orang terawal memeluk agama Islam juga. Awal Prabada dia terlibat. Dan semasa lepas Nabi wafat, kita tahu Ali bin Abi Talib masa merintah, Ali bin Abi Talib perang dengan Muawiyah. Betul kan? Dia ni berpihak kepada Ali. Berpihak kepada Ali. Dan dalam perang Siffin, dia mati terbunuh dalam perang Siffin. Dia ni mati terbunuh dalam perang Siffin. Okey, menurut cerita, dia ni asal pergi masuk perang Siffin, dia tak nak bunuh orang. Sebab dia kata ada sana pun sahabat, ada sini pun sahabat. Dia tak nak bunuh orang. Ingat tak nak cerita dalam kuliah kita lepas, ada seorang sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Ingat cerita kuliah kita lepas kan? Yang mana anak pada Amr bin Al-As, yang mana dia kata, aku memang tak nak ikut pergi perang Siffin sebab perang sama-sama kita. Tapi aku taat dengan bapak aku. Bapak kata pergi, aku terpaksa pergi. Tapi aku tak angkat senjata. Aku pergi, aku bawa aje. Tapi nak tetap orang tak. Lepas pada perang, dia istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat cerita kita itu? Dia sahabat Nabi ni kadang stand dia orang pun pakai macam-macam tau. Takkan nak pergi nak bunuh kawan-kawan sendiri. Dia lah pegang ni, kita berada politik kat Malaysia ni boleh tahan lagi. Betul tak? Kita ni pun kena kawan-kawan kita. Ini orang mana? Tu orang apa? Itu pun kena sebut salah. Alamak, ini kawasan Pusrah ni. Kan dia ada bukti tu kan? Ada Syekh. Dia dekat Kepung, Amanah Kepung, ada seorang Haji Omar nama. Baik anak lah, Haji Omar rajin. Dia kadang-kadang boleh ustaz, dia minum teh, nak belanja. Nak kata makan yang paling sedap, makan free. Kena pergi kalau dia ajak kan. Jadi dia cerita, dia kata ustaz, dia ada satu surau dekat Kepung tu, surah Iqra nama dia. Anak ada amanah kau nak haji pergi. Sekarang ni orang dah panggil surah amanah, surah Iqra tu. Sebelum tu orang kata berkapat. Jadi Haji Umar tu punya lah, sebab rumah dia tepi tu kan. Jadi tanah dia macam Datuk Bakri punya tempat dia lah. Macam tu lah. Dia kata dulu ustaz, pernah orang apa ni? Nak ceramah nak apa? Siapa orang kata nak kapas? Saya punya tempat ni. Kita ni cukup ukhuwah, kadang-kadang susah-susah mari tidur kat sini, lepak kat sini, jumpa kawan-kawan. Tapi bila bergaduh tajuk amanah dengan PAS, kawan-kawan habis lagi. Sampai kita nak makan satu kedai, tengok member sebelah kawan yang bukan parti kita ni, dia dah pandang pelik kat kita. Dia dah rasa emosi tak sedap. Betul tak? Berlaku kat kita ni? Berlaku juga. Berlaku Syekh. Kawan-kawan kita kau orang lain. Anak tu yang barulah Khairuddin Amar Zali At-Takiri. Kawan baik anak tu satu surah tu. Nama Raham Ustaz Tayyib dulu. Kita ni kan beza parti pergi jumpa. Dulu boleh lepak sembang. Betul. Sekarang dah jadi sebut salah lah. Malu mata kan. Kita ni bawa cerita bergaduh mulut tau. Bayangkan dulu angkat senjata pergi bunuh. Sanggup? Sanggup kakak ni orang macam Khuzaimah ni. Lagi perang ni. Dia pun sambut ni. Itu satu geng dulu ni. Sama-sama tidur kat dalam masjid ni. Tiba-tiba nak pergi bunuh. Oh, dia kata sebut salah. Cukup sebut salah. Itu orang macam yang kita cerita Amr bin Amr. Dia kata aku pergi bawa senjata, tapi aku simpan, aku tak unos. Tak tergamak. Bukan balik kawan-kawan kan. Khuzaimah pun benda yang sama. Dia kata aku tak tergamak. Dia pergi, dia tak angkat senjata. Tiba-tiba tengah perang kecamuk tu, dia tengok Ammar bin Yasir dibunuh. Ammar bin Yasir.
dibunuh. Nampak Ammar kena bunuh. Siapa yang bunuh? Geng Muawiyah. Bila dia kata geng Muawiyah, bila nampak geng Muawiyah pergi bunuh Ammar bin Yasir, masa tu dia kata, aku pernah dengar Nabi Muhammad SAW kata Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang melampau. Firqatun Baghiyah, kelompok yang melampau lah, buruk. Bila dengar, dia kata, aku tengok, oh Muawiyah, geng Muawiyah telah membunuh Ammar bin Yasir. Dia kata, benar kata Nabi. Dia bawa keluar pedang, dia pergi bawa tentak juga, bawa dia perang. Masa dia tengah berlawan tu, dia pula kena bunuh, dia mati. Ini orang nama Huzaimah bin Thabit, sahabat Nabi sahabat Nabi. Dia ni, kita tengok cerita dia berpihak pada Ali kan. Dia ni cukup disayangi oleh orang-orang Syiah. Syiah juga suka Pak Haji ni. Dia cukup suka. Sebab ada dua cerita kenapa Syiah cukup suka Pak Haji ni. Dan kita orang Sunni pun tak ada masalah dengan dia. Kita kena faham juga kan. Ni kadang-kadang ada orang nak cerita, kenapa kita nak tolak Ja'far Shadiq? Ada orang timbul soalan. Orang Syiah kata, Ja'far Shadiq tu kan dia guru kepada imam-imam lain. Kenapa kita tolak Ja'far Shadiq tu? Dia kata orang Sunni lah tolak Ja'far Shadiq. Kata orang Syiah kan. Syiah yang cerita pasal Ja'far Shadiq dengan kita cerita tak sama. Tu beza dia. Orang yang sama, tapi kandungan cerita Syiah ni tambah macam-macam dah. Kita ni berpegang pada fakta. Faham tak? Dia beza tu. Kenapa orang Syiah kata, kenapa orang Sunni tak nak terima Ja'far Shadiq? Siapa kata kita tolak? Kita terima. Cuma cerita tentang Ja'far Shadiq yang korang cerita tu kami tak nak pakai. Tu kena faham, tu isu. Faham kan? Semua juga bila sebut tentang watak yang bernama Huzaimah, yang Syiah cerita tak sama macam kita cerita. Faham kan? Antaranya kita baca balik kisah semasa Nabi Muhammad SAW wafat. Lepas Nabi wafat itu, kan kita tahu ada kelompok-kelompok yang berebut jawatan dekat Saqifah Bani Sa'adah. Saqifah Bani Sa'adah ni mudah-mudah kata Dewan Rakyat lah. Mudah-mudah kan, Dewan Parlimen ke apa, rimbat je lah, Dewan Rakyat. Ada lah orang Ansar kata, kita jangan bagi dah pada orang Mekah untuk jadi khalifah. Nabi orang Mekah, Abu Bakar orang Mekah, Umar orang Mekah, orang Muhajirin kan. Orang Madinah ni, orang Ansar kata, kita jangan bagi lah geng Mekah ni, biar kita orang Madinah jadi ketua kerajaan. Duk kempen sakan. Baik dah kempen. Abu Bakar kan masa tu kan dia urus jenazah Nabi. Betul kan? Jadi Abu Bakar ni bila orang bagi tahu, kata, alamak, apalah urus Nabi tak selesai lagi. Jenazah Nabi ni 3 hari tu boleh tanam. 3 hari nak boleh tanam tu. Maksudnya bukan biasa perbalahan tu. Besar perbalah. Sampai terpaksa bantutkan untuk pengurusan jenazah Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Bakar ni dia tinggal. Dia kan sebelum tu kan Umar mengamuk kan. Orang mengamuk, siapa kata Muhammad mati, aku pancung kepala dia. Boleh ke Umar bin Al-Khattab? Umar ni tak ada kerja lain, nak memancung dia kerja kamu Umar ni. Jadi Abu Bakar kan dia pergi, dia kata Umar, dia kata mengamuk, duduk dia dengar aku nak cakap. Umar kata, aku nak mengamuk, duduk diam. Abu Bakar pun kata, Abu Bakar diberi satu batu, dia kata, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Perkataan popular dikeluarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Barang siapa yang sembah Allah, barang siapa yang sembah Muhammad, Muhammad tu dah mati. Siapa yang sembah Allah, Allah Ta'ala tu hidup, tak mati. Itu kata Abu Bakar. Abu Bakar kata tu Umar dulu sikit, baru rasional. Dia baru rasional. Okey, pergi urus jenazah. Oh, cerita pula gaduh Saqifah Bani Sa'adah. Sekali lagi kena pergi. Masa pergi kan, Abu Bakar kan berucap, kan kalau kita baca cerita, dia kata, kalau aku dah nampak orang lebih utama untuk menjadi khalifah, aku nampak Umar bin Al-Khattab. Ingat cerita tu kan? Umar lebih layak. Umar pula bagi dengan nama, dia bunuh diri. Tak ada, aku tak layak. Kan? Tak adalah orang lebih utama. Adalah ketika Nabi Muhammad sakit, orang yang dilantik menjadi imam sebagai ganti Nabi, Abu Bakar. Maksudnya Abu Bakar jadi khalifah, boleh ke Umar. Macam tu kan? Datang pula seorang lagi, sahabat Nabi, apa? Ubaidah bin Al-Jarrah apa nama, sahabat Nabi. Dia kata, tak, kami setuju Abu Bakar jadi khalifah. Keluarkan tangan kamu, kami nak bersalam, kami nak berbai'ah dengan kamu. Abu Bakar kata, aku tak nak, tarik ke belakang. Umar dia terkenal dengan garang dia kan keras orang kan. Dia pergi dekat Abu Bakar, dia tarik, aku bai'ah kamu, ambil kau. Aku bai'ah kau sebagai khalifah. Yang kedua sambung ketilah sekali Abu Bakar jadi khalifah. Cerita tu kan, kalau orang Syiah dia cerita, dia ada sambung cerita tu. Syiah cerita Syiah lah ni Sunni tak ada.
Kan? Anda kod ada satu kitab di Al-Qisal, kitab Syiah. Kitab Syiah, anda cari-cari jumpa kitab Syiah ni. Dalam kitab Syiah ni dia sebut semasa Abu Bakar berucap itu, Khuzaimah ni datang. Khuzaimah ni datang, kita sebut watak ni kan. Watak ni ada, cuma dalam cerita tu, kandungan cerita tu. Khuzaimah ni kata apa? Dia kata, wahai Abu Bakar, sedar tak kamu bahawasanya aku ini adalah penyaksian aku seorang umpama dengan 2 orang saksi. Cerita tadi lah, cerita awal tadi kan. Abu Bakar kata betul? Naam, kata Abu Bakar, betul. Dia kata, sekarang aku nak bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Dia ikut Nabi Muhammad. Apa kata Nabi SAW? Ahlu baiti yufarriqu bainal haqqi wal batil. Ahli bait aku itulah golongan yang memisahkan di antara hak dan batil. Apa poinnya? Syiah nak kata kena ikut ahli bait lah. Kan itu kan faham Syiah. Betul kan? Cerita ni ada dalam kitab Syiah. Cerita ni ada kitab Syiah, tidak ada dalam kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Disebabkan faktor karakter ni, Syiah ni cukup angkat Pak Haji ni. Cukup kan? Khuzaimah. Dah kita nak angkat tak ada apa pun. Cuma cerita tak betul tu. Betul tak? Jadi kita ni, Syekh orang nak cerita pasal kita berat je lah masalah ni. Ya, masalah cerita tak betul. Itu masalah dia. Itu faham kan? Jadi ini karakter yang cukup Syiah suka. Itu satu. Yang kedua, Syiah suka cerita dia ni sebab kita bisa dengar tak orang Syiah suka angkat satu tajuk dia panggil Ghadir Qum. Ghadir Qum. Ghadir Qum ni adalah satu cerita tentang Nabi Muhammad melantik Ali sebagai khalifah. Ghadir Qum ni, Ghadir Qum ni satu tempat lah. Kalau dia satu tempat tu nama Juhfah. Dekat Juhfah tu ada satu tempat dia panggil Ghadir Qum, berhampiran di antara Mekah dan Madinah. Kita kalau baca Quran, ni cerita lain pula. Kalau kita baca Quran ni diturunkan 2 tempat, Mekah Madinah, betul tak? Ada satu ayat yang tidak diturunkan di Mekah dan Madinah. Satu ayat, iaitu di Juhfah. Juhfah yang tu kena tengok dalam surah Al-Ankabut. Itu ada cerita waktu lain. Anda sebut sebagai maklumat awal lah. Nanti kita kupas waktu lain. Jadi dekat Juhfah tu ada satu tempat dalam Juhfah tu macam kita lah, kita sebut apa ni, Bukit Katil. Ni kawasan ni, Surau Al-Bayan, macam tu kan. Jadi tempat yang terpencil kan. Tempat tu dia panggil Ghadir Qum. Tempat tu kan. Jadi di situ tu, bila kejadian ini berlaku selepas daripada khutbatul wida, Nabi Muhammad pergi khutbah, lepas tu balik. Kejadian itu berlaku pada tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah. Nabi wafat bila? 11 Hijriah. Ingat 10 Hijriah. Jadi di situ tu, masa di situ tu Nabi Muhammad telah pegang tangan Ali. Ni cerita Syiah ni. Cerita Syiah ni, bukan cerita Sunni ni. Dia pegang tangan ni, dia angkat, aku lantik Ali sebagai khalifah. Cerita tu menurut orang Syiah yang bercerita itu adalah Muhammad ni, Khuzaimah ni. Faham kan? Jadi sebab tu Syiah tu angkat Khuzaimah ni. Sebab kononnya Khuzaimah ni mengabsahkan Ali sebagai khalifah, bukan Abu Bakar. Faham kan? Nampak? Cerita pertama tu dia burukkan Abu Bakar. Betul kan? Cerita yang kedua, dia nak tampilkan Ali itu sebagai khalifah, bukan Abu Bakar. Ni kita kena clear sikap dalam melihat beberapa cerita yang datang daripada kitab Syiah. Dia faham kan? Lepas tu kita macam mana? Tolaklah Syiah. Mana pakai cerita Syiah? Banyak saya hari ni cerita Syiah saya. Ni bising Ustaz Musa. Ustaz Musa ada tulis, kita ada baca, boleh tahan kat Ustaz Musa, agak berani. Dia tulis baru ni. Ada lah orang kata zikir tu kan. Ambil kitab Syiah. Apa Biharul Anwar, kitab Syiah ni roja. Apa benda pening. Jawatan Mufti buat keluar buku, rojokan dia kitab Syiah. Apa benda? La ilaha illallah. Sebab tu anda kata kalau nak jadi Syiah, mengaku je lah Syiah, tak ada susah apa pun. Kalau Syiah okey, Syiah kita hormatlah kau sebagai Syiah. Dah ya lah. Masalahnya mengaku Sunni tapi buka kitab Syiah. Ada masalah dia. Betul Zikir huhu. Macam mana boleh nak zikir huhu? Kita ni kan tulis Facebook. Ada orang gurau kita. Macam ni Syekh, apa cerita Ji? Huhu. Oh, sudah berzikir. Jadi gitu kan.
Adalah orang hujah, ada dengar orang hujah lah, tengok orang hujah. Dia kata, dalam Quran kata la ilaha illahu, Quran yang disebut kan. La ilaha illahu, tiada Tuhan kecuali hu dia. Jadi maknanya adalah hu. Dia kata lah, tak masalah dalam Quran ada sebut la ilaha illa anta. Lepas tu kenapa tak sikit anta. Betul logik tak? Dia fikir dah itu apa benda punya hujah dah. Wepek. Panjang. Betul kan? Sebab tu orang kata zikir hu ni, kita tanya balik, Nabi buat ke? Soalan tu dulu. Nabi buat ke? Tak ada. Kalau tak ada, apa kita nak buat? Itu soalan dia. Kita ni berzikir ni nak ingat pada Allah. Betul. Zikir ni ingat kepada Allah. Dulu dekat Malaysia orang pernah debat tau. Orang kafir tak boleh sebut kalimah Allah. Tiba-tiba kita tambah satu lagi nama Allah, hu. Lepas tu orang kafir tulis Facebook hu ha. Itu pula. Macam mana? Betul. Sebab tu nak kata zikir hu tak payah. Tak payah zikir hu. Zikir kita apa yang telah diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai insya-Allah. Begitu. Saya cerita banyak marah orang. Dia marah tu tak apa. Wahabi ni susah tu. Wahabi lah ni. Dia sekarang ni jadi satu polemik dekat Malaysia. Tak serupa dengan dia ni Wahabi. Padahal macam Ustaz Musa Lekut yang kata siapa? Mahmud Syantut tu Ustaz. Mahmud Syantut. Dr. Atis Saqaf. Dr. Wabah Zuhaili. Ini bukan ulama yang Wahabi. Ulama yang Wahabi. Jadi siapa yang kata tak boleh Wahabi, lepas tu yang lawan nama Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, nama Wabah Az-Zuhaili, macam-macam nama tu kan. Nak kata apa? Wahabi pula kat situ. Dia orang ni lawan Wahabi kuat pada kita lagi lawan Wahabi. Itu masalah dia. Masalah dia. Okey, sikit-sikit cukup. Nama banyak. Okey, sini balik. Mana cerita kita ni? Okey. Khuzaimah. Okey, Khuzaimah. An Khuzaimah bin Sabit qala, berkata Khuzaimah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada istitabah. Nampak penggunaan ni istitabah sama dengan matan yang pertama tadi. Yastatibu kan? Istitabah yastatibu. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni ditanya berkenaan dengan al-istitabah. Istitabah yang kita kata tadi adalah beristinja, beristinja. Faqala, lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisalasati ahjarin laisa fiha raji'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tiga biji batu tidak ada padanya tahi yang kering. Kita dah cerita dah gitu Dia tahi ni dia macam-macam, ada raus, ada rautah, ada apa, antaranya rojek. Rojek ni daripada perkataan roja'ah. Kita bisa dengar tak istilah? Saya rojok. Orang bercerai, lepas tu dia rojok balik. Apa lah rojok? Maksud rojok ni lah kembali. Rojok tiba-tiba ada satu perkataan roji', akan kata sama tu. Rojek di sini terjemahan adalah tahi. Kenapa? Sebab kita makan, lepas tu dia keluar balik. Faham? Keluar balik itu disebabkan itu orang Arab namakan sebagai roji'. Tapi terjemahan dia adalah tahi. Tak boleh. Okey, kita dah sebut tadi sanad dhaif, betul? Anda dah sebut segi sanad dhaif. Sanad tapi matan sahih. Kita dah sebut faktor tadi yang dikatakan sebagai dhaif tadi. Yang pertama adalah Amr bin Khuzaimah, betul kan? Yang dhaif majhul. Amr bin Khuzaimah apa tu? Perawi yang ketiga. Tengok perawi yang ketiga kan? Lepas tu anda sebut tadi problemnya pada perawi yang keempat, betul tak? Hisham. Yang mana dia ni yang mengambil hadis tu Abu Muawiyah tu yang kelima tu, maksud itu adalah orang Kufah. Jadi ada dua problem. Hadis ini dianggap sebagai dhaif. Okey, matan. Matan sahih. Matan tak ada masalah. Kandungan tu memang kita dah bincang beberapa kali sebelum ini Jadi kalau kita tengok daripada sudut sanad memang dhaif. Cuma ni bila kita tengok dalam riwayat Imam Abu Daud, dia dua mari tu matan yang kedua, sanad yang kedua, tu dia sebut qala Abu Daud kadza rawahu Abu Usamah wa Ibnu Numair an Hisham ya'ni bin Urwah. Kat bawah tu kan. Dia kata, berkata Imam Abu Daud, begitulah meriwayatkan hadis ini oleh Abu Usamah dan Ibnu Numair, yang mana kedua-dua ini ambil daripada Hisham bin Urwah. Macam sahih pula. Ada sanad yang kedua kan. Tapi cuba kita tengok, siapa dia? Abu Usamah. Abu Usamah ni orang Kufah. Siapa
pula Ibn Numair pun orang Kufah. Jadi dhaif juga. Faham? Dia adalah dhaif. Tetapi bila satu sanad yang dhaif, ada pula sanad dhaif yang kedua. Sanad yang kedua itu dia panggil mutaba'ah. Mutaba'ah. Ini dia panggil mutaba'ah sanad. Dikuatkan sanad itu apabila ada satu hadis yang dhaif dengan hadis dhaif yang satu lagi. Faham Panggil mutaba'ah. Okey, matan kita, sanad kita kata dhaif, tapi segi matan tak jadi masalah. Segi matan dikira sebagai sahih. Sebab apa? Sebab telah dikuatkan. Kita dah sebut beberapa kali dalam hadis-hadis sebelum ni. Betul kan? Antaranya adalah hadis ketujuh. Tengok hadis ketujuh pasal Salman Al-Farisi tadi lah. Kan Nabi Muhammad sebut 3 biji batu. Lepas tu ada sebut au nastanji bi raji'in. Nabi tak bagi beristinja menggunakan tahi yang kering. Betul kan? Itu hadis yang ketujuh. Begitu juga pada hadis yang ke-36. Tengok hadis yang ke-36 yang kita dah cerita tentang 4 perkara yang Nabi Muhammad SAW tak bagi kita buat. Yang kita dah bincang sebelum ni lah. Betul kan? 4 perkara. Antaranya Nabi Muhammad kata, aku bebaskan diri aku. Yang pertama, daripada orang yang pintar janggut dia. Yang kedua, orang yang tangkal. Yang ketiga, orang yang beristinja menggunakan tulang. Yang keempat, orang beristinja menggunakan raji'. Faham? Jadi matan sahih sebab telah dikuatkan dengan matan-matan yang lain. Begitu juga hadis ke-38. Tengok hadis 38. Jabir bin Abdullah kata Nabi Muhammad larang kami beristinja menggunakan bi'azmin atau bi'arin. Lepas tu hadis yang ke-39 sama Jadi di sini kita boleh simpulkan sanad dhaif, matan sahih. Boleh Boleh, insya-Allah. Alright, pengajaran hadis ni, istinja dengan batu mesti 3 biji. Istinja menggunakan batu mesti 3 biji. Kalau kita nak guna kurang daripada 3 biji, ini khilaf. Hanafi kata tak boleh. Hanafi kata istinja Syafi'i kata tak boleh. Hanafi kata boleh. Yang penting bersih. 3 biji bukan isu. Tadi pun kita dah sebut lah. Dalam pandangan mazhab Hanafi dia kata yang penting adalah bersih. Faham Kalau guna sebiji dah bersih, okey lah. Nampak? Kalau kita guna 2 biji dah bersih, okey lah. Kalau kita guna 10 biji dah bersih-bersih, tambahlah lagi. Itu kalau ikut pandangan Hanafi Itu Hanafi. Syafi'i kata tak boleh, 3 biji ke atas. Guna sebiji dah bersih, tak boleh, kena tambah lagi dulu. Itu kalau ikut pandangan mazhab kita Syafi'i rahimahullah. Okey. Okey, hadis ni menjadi dalil. Okey, hadis ni menjadi dalil kita tidak boleh bersuci menggunakan najis. Tidak boleh membersihkan najis menggunakan najis juga. Tak boleh. Tak boleh. Dia ada kaedah tau. Kita tidak boleh menghilangkan satu mudarat dengan melakukan mudarat yang lain. Tak boleh. Dia ni tercekik nasi nak mati. Dia nak bagi jalan nasi dia tu, dia minum racun. Boleh? Boleh lah betul. Nak mati nak dia ambil air. Dia racun tu. Racun lah. Yang penting pelepah nasi. Dia pun mati sebab racun pula. Tidak ada mudarat yang nak dihapuskan dengan melakukan mudarat yang lain. Tak boleh. Kalau orang tanya apa dalil? Hadis ni lah. Tidak boleh membersihkan najis menggunakan najis. Tak boleh. Boleh faham Dia penting tau. Kita ni salah satu benda penting yang kita kena faham dalam fiqh. Tidak kalau kita nak menghapuskan satu mudarat, jangan lakukan mudarat yang lain. Itu kaedah penting Okey, ada buat misal contoh. Dulu Afghanistan, dan tempat di Afghanistan namanya Bamiyan, nama tempat di Afghanistan. Dulu dia ada patung besar, sekarang pun ada. Zaman Taliban merintah dulu, yang dulu dia ada bom banyak. Taliban ni, dia masa dia merintah, dia pergi cari-cari bukit-bukit. Rupa-rupa dalam bukit ni ada bom-bom yang pernah ditinggalkan oleh Soviet Union dulu, simpan dalam bukit. Jadi Taliban bila jumpa bom-bom ni, dia fikir, apa yang bom-bom ni? Taliban dia fikir, dia kata gini, kita guna ni, kita bom patung-patung Bamiyan ni. Patung besar, patung tu katanya 2000 tahun sebelum zaman kita, sebelum zaman Nabi. Patung Buddha yang tak disembah dah. Tu asal cerita dia. Jadi Taliban pergi bom, kaki pun sebelah pecah. Kaki patung tu sebelah pecah. Punya besar patung tu, pecah patung, kaki patung tu.
Jadi bila dia bom itu, dia jadi isu dunia pada masa tu. Masa tu anda belajar Pakistan masa tu. Masa tu anda belajar kat sana. Kocok patung, dunia bincang Taliban yang ekstrim. Sebab pergi bom patung Buddha, mau habis orang Buddha. Tiba-tiba Yusuf Al-Qaradawi buat keluar satu statement. Dia kata tindakan Taliban tu tak betul. Taliban tak boleh bom patung Bamiyan tu, kata Yusuf Al-Qaradawi. Sebab apa? Sebab hari ni kamu bom patung Buddha, esok orang Buddha bunuh orang Islam. Nampak? Qaradawi cakap. Betul ke tidak? Betul, Syah. Lepas pada tu orang Islam kena bunuh dekat sepadan Thailand. Sepadan Thailand. Ingat tak? Kita ingat sejarah Takbai. Takbai kan? Tabah. Anda pernah duduk kat situ tu? Macam mana orang dibunuh kat tepi sungai tu kan? Orang Islam dibunuh. Nampak? Qaradawi cakap dah sebelum ni. Qaradawi kata kamu tak boleh bom patung Bamiyan, sebab itu patung Buddha. Kalau kamu bom patung Buddha, esok orang Buddha bunuh orang Islam. Sebab Qaradawi cakap pada masa tu. Taliban tak puas hati. Qaradawi pergi ke Afghanistan, nak pergi jumpa dengan Mullah Omar. Masa tu Mullah Omar mati dah. Nak jumpa Mullah Omar. Mullah Omar pula tak nak jumpa. Dia pergi hantar wakil dia. Wakil dia nama Maulana Sayyid Saqib. Nama Maulana tu. Ni orang macam Pakistan juga, Maulana ni. Dia ni, Qaradawi ni, dia nak pergi ke Afghanistan. Dia pergi melalui Pakistan. Masa pergi Pakistan tu, dia nak pergi jumpa dengan mufti besar Pakistan masa tu. Namanya Maulana Taqi Osmani. Itu satu jawatan kuasa lah, satu ulama fiqh masa tu kan. Rupa-rupanya Maulana Taqi Osmani sokong Taliban, bukan sokong Qaradawi. Saya cerita ni, anak ni boleh tahu ni sebab lepas kejadian Qaradawi pergi balik tu, kita pergi jumpa Maulana Taqi Osmani, pergi tanya. Maulana tu cerita, satu-satu dia cerita apa yang berlaku tu lah. Jadi Qaradawi dia pergi ke Afghanistan. Bila jumpa nak jumpa Mullah Omar tak nak jumpa, dia hantar wakil Maulana Said Saqif nama dia. Berlakulah debat antara Maulana Said Saqif dengan Yusuf Al-Qaradawi. Antara hujah Maulana Said Saqif, dia kata Nabi Muhammad SAW masuk ke Mekah, Nabi runtuh segala patung-patung berhala di keliling Kaabah. Dekat hujah tu. Jadi kita merintah, kita kena runtuhkan patung Buddha ni. Boleh ke Taliban? Pada masa tu lah Yusuf Al-Qaradawi dia buat hujah. Dia kata patung ni jadi dua. Qaradawi ni lebih orang mengaji Mesir pula. Ahli Taliban dia tersumbat sudut ni. Kata Qaradawi patung ni ada dua istilah dalam Al-Quran. Yang pertama Al-Asnam, satu lagi At-Timsal. Baca Al-Quran kisah Nabi Sulaiman AS. Kan istana Nabi Sulaiman kan dibuat oleh jin. Baca Al-Quran tu kan. Antara yang dibuat tu At-Tamasil, Quran sebut At-Tamasil. Tamasil ni dia bukan patung sembahan. Bahasa kita panggil patung museum. Kita pergi ke Indonesia, mula-mula masuk tu besar patung Hatta dengan Soekarno tu kan. Bung Hatta, Bung Karno. Kita pergi dekat Parlimen tu patung Tunku Abdul Rahman. Yang tu nak panggil apa? Asnam ke Timsal? Patung. Istana Nabi Sulaiman ada patung. Istana Nabi Sulaiman. Bukan kita cakap Quran cakap ni. Anda tak ingat ayat berapa? Lepas ni anda rujuk, anda beritahu ayat berapa kan. Maksudnya dia ada dua patung Asnam, satu lagi patung Timsal. Jadi patung yang ada dekat Afghanistan tu, patung apa tu? Patung Timsal ke patung Asnam? Itu soalan dia. Patung Asnam, patung yang disembah. Adapun patung Timsal, dia patung perhiasan bagi cantik. Sekadar tu je. Kalaulah istana Nabi Sulaiman ada patung Timsal, kenapa kamu nak runtuh patung ni? Hujah Qaradawi. Sedap kan hujah tu? Qaradawi bagi hujah lagu tu lah. Taliban tak berhati. Taliban tersumbat. Memang macam tu. Dia kata lah kita kena runtuhkan, sebab inilah cara untuk kita menjaga akidah, kata dia. Qaradawi kata ulama-ulama hadis dulu popular, ramai yang datang dekat Afghanistan, dia orang tak pernah suruh pun runtuh patung tu. Dia kita sebut tadi beberapa nama-nama ulama-ulama Afghanistan. Betul tak? Hebat-hebat pun. Tak ada suruh, kamu pula pandai-pandai nak pergi bom. Masalah dia. Jadi Qaradawi kata antara implikasi besar bahaya ni kamu buat macam ni adalah kamu pergi runtuhkan patung Buddha, walaupun tidak disembah, akan datang orang Islam dibunuh oleh orang Buddha. Nak bagi tahu, janganlah kita nak menghapuskan satu mudarat dengan mencipta mudarat yang baru. Faham?
Kita ni kalau cekik nasi, jangan pergi minum racun. Minum racun kau mampus jugalah. Kan? Kau cekik nasi tu nak mampus dah. Buang racun mampus pula kali kedua. Betul kan? Jadi kena fikir. Jadi kita baca dalam hadis ni, antara pengajaran yang ulama kata, najis tidak boleh dibersihkan juga dengan najis. Sebab itu Nabi tak bagi kita buat istinja menggunakan tayang kering. Faham kan? Boleh? Habis. Hadis yang seterusnya memang tak sempat. Cukup lah. Allah Ta'ala. Allah.